Wadi Safia adalah sebuah tempat yang akan mengubah hidup seseorang manusia itu dari lembah dosa ke arah jalan yang benar. Insan yang bakal membasuh segala noda dan dosa yang dibawa. Jam 4 pagi, kebanyakan insan sedang diulik mimpi, tetapi tidak bagi penghuni Wadi Safia. Peraturan di Wadi Safia sangat jelas. Pada hari biasa, semua penghuni diwajibkan meninggalkan tempat tidur jam 4 pagi. Setiap Jumaat, mereka wajib bermalam di surau untuk menyambung Qiyamul Lail pada awal pagi hingga membawa ke siangnya. Semua penghuni terpaksa akur. Namun bagi penghuni baru, ia satu sesaan. Apabila sudah menjadi penghuni Wadi Safia, sama ada rela atau terpaksa, tidak boleh berkata tidak. Ini kerana di situlah mereka akan memulakan sesuatu yang baru. Tempat yang membezakan kehidupan yang pernah dilalui sebelumnya. Di sini episod duka akan ditukar menjadi damai. Kesedihan berganti keinsafan. Siapakah yang lebih memahami jiwa penghuni Wadi Safia ini selain Umi dan Walid? Hanya Umi dan Walid sanggup melontar diri ke lembah terpencil ini untuk mengembalikan kehidupan insan-insan yang pernah tersimpan langkah dan haluan mereka sebelum ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingatkan Ustaz belum bangun. Bilik Ustaz gelap. Waalaikumsalam. Apa yang diriuhkan budak-budak tu agaknya Ustazah? Biasalah Ustaz, berebut nak mandi. Perigi kita tak cukup menampung mereka semua. Bila kita nak gali perigi baru Ustaz? Biarkan mereka belajar bersabar. Kalau pasal mandi pun mereka tak boleh bersabar, macam mana nak tembus ujian hidup akan datang? Iqbal berkata-kata sambil membetul-betulkan mentol lampu yang masih belum nyala. Ustaz, generator kita tak mampu bekalkan tenaga pada semua mentol. Umi dengan Walid minta kita berjimat. Iqbal tidak meneruskan apa yang dilakukan. Baru dia teringat pesanan Haji Mukri beberapa hari lalu. Generator utama mengalami kerosakan. Wadi Safia terpaksa bergelap sedikit kerana kerosakan itu. Subuh dah nak sampai. Bila nak mandi? Tegur Haji Mukri setelah Umairah membuka langkah ke surau. Diorang belum siap mandi Walid, balas Iqbal dengan perasaan bersalah. Dari tadi kau mengintai budak-budak tu mandi? Usik Haji Mukri sambil tersenyum. Mana ada Walid? Kan gelap ni. Tak nampak apa pun. Iqbal tersipu-sipu. Pergi mandi. Budak-budak tu dah siap. Lagipun, bukannya kau nak mandi kat bilik air budak-budak tu. Perintah Haji Mukri. Ketika Iqbal melangkah masuk ke ruang mandi lelaki, dia terdengar suara tangisan di bilik mandi puteri. Ruang mandi lelaki dan puteri pun sebelah menyebelah. Suara yang didengari dari ruang sebelah pun boleh didengari. Siapa yang menangis? Soal Iqbal dah mati. Tetapi itu bukan sesuatu yang mengherankan. Sejak pulang ke Wadi Safia ini 2 tahun lalu, dia sudah kerap mendengar tangisan itu. Bukan hanya tangisan, kerap juga jerit pekik gadis-gadis yang trauma dihantui masa lalu. Malah suara maki hama mereka yang bertengkar sudah menjadi lali setiap pagi. Terutamanya bagi penghuni baru yang belum faham tentang peraturan di situ atau belum bersedia untuk mengikut peraturan yang ditetapkan. Bagaimana Walid, Umi dan Umairah boleh berdepan dengan semua itu sebelum kepulangannya? Iqbal tidak terus ke biliknya selepas selesai mandi. Langkah diatur ke bilik Umi Safia yang dipanggil Umi oleh semua penghuni. Umi sedang memakai telekong ketika Iqbal mengetuk pintu biliknya. Siapa? Soal Umi sambil mengamati suara yang sedang memberi salam. Iqbal ya. Sekejap, Umi tengah bersiap. Bagitahu Walid, Umi datang sekejap lagi. Ada budak-budak tak turun surau ke? Bukan Umi. Subuh lambat lagi. Lauk Iqbal di luar. Umi mengerutkan kening dan terus membuka pintu. Habis tu, apa hal? Umi terkejut melihat anak bujangnya yang masih memakai kain belekat dan sebahagian badannya berbalutkan tuala. Kau kenapa ni? Mana baju? Iqbal ada dengar ada budak nangis dalam bilik mandi puteri Umi. Beritahu Iqbal. Ketika dia menyudahkan mandinya sebentar tadi, dia tidak menyangka esakan itu masih kedengaran di bilik mandi sebelah. Hendak bertanya siapa, perasaannya menghalang pula. Tidak manis kalau dia yang bertanya. Lebih elok kalau Umi sahaja yang menyiasat. Umi terkejut. Ini tak ada lain lah tu.
Mesti Rakibah, ujar Umi dengan yakin. Dia dah mula buat hal sejak semalam lagi. Semalam, dia tak turun ke kelas padu angin. Walid kau dah mengungut. Dia kata Umi manjakan budak-budak tu. Umi nak Iqbal temankan. Tak payah. Kau pergi pakai baju. Sekejap lagi, kalau Walid tak nampak kau kat surau tu, becok mulut dia. Tegas Umi sambil melangkah keluar. Iqbal memerhatikan langkah pantas Umi menuju ke perigi. Beberapa ketika kemudian, dia sendiri melangkah ke biliknya. Kelompok gadis penghuni Wadi Safia mula kelihatan menuju ke surau. Ketika dalam bilik, Iqbal melihat Afan masih berdengkur dengan nafas kasar. Astaghfirullahalazim. Bila kau nak bangun, Afan? Walid dah lama ke surau. Bangun Ustaz Afan. Subuh dah nak sampai ni. Iqbal bergoncang tubuh Afan agak kuat. Mimpi apa malam tadi? Mimpikan Ustazah Umairah ke? Usik Iqbal sambil tersengih memandang sepupunya. Afan menjeling. Cepat sikit, nanti Walid bising. Ketika menolak pintu, kelibat Umi dengan seseorang melintas di depan biliknya. Mesti Umi dengan Rakibah. Kau apa-apakan dia tadi? Bisik Neti ke telinga Syirah. Kau bagi dia sebiji ke? Soal Neti lagi. Memang aku bagi dia sebiji, jawab Syirah dengan suara perlahan. Neti menahan gelak. Liana yang duduk di sebelahnya memberi isyarat supaya mereka diam. Dia menuding ke arah depan, tempat Haji Mukri yang sedang mengaji. Syirah menjeling. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga Neti. Kau nak tahu aku buat macam mana? Soalnya. Neti memandang Syirah, bersedia untuk mendengar. Aku sengaja impit dia ke dinding masa aku nak ambil gayung. Tapi tiba-tiba dia terjelopok. Nasiblah. Itu baru kena impit, belum kena penumbuk aku lagi. Siapa suruh kata mulut beritahu Ustazah Umairah pasal aku simpan dadah tu? Kata Syirah megah. Kau pun satu. Mana kau dapat benda tu? Neti bersoal pula. Dia masih ingat ketika Syirah menunjukkan satu tiup kecil berisi serbuk putih 2 hari yang lalu. Dia terkejut. Syirah belum menghentikan tabiatnya. Mana dia dapat benda najis tu? Syirah hanya tersenyum apabila Neti bertanya siapa yang membekalkan benda itu. Namun Syirah tetap tidak mahu membuka mulut. Pelbagai andaian Neti. Mungkin Syirah curi-curi membawa masuk benda najis itu ke Wadi Safia ketika dihantar mama dan papanya 6 bulan yang lalu. Seseorang penghuni bilik Azhara yang mereka huni sekarang ni menemui beberapa biji pil ecstasy bersepah di bawah katil Syirah. Sehingga kemarin perkara itu menjadi rahsia mereka berdua. Tetapi tidak lagi selepas Rakibah buka mulut kepada Umi semalam. Ustaz Iqbal lah. Mana Ustaz Afan? Soal Syirah begitu teruja. Telinganya mengamati suara Iqbal. Biasanya, Afan yang ditugaskan menjadi muazzin mengalurkan azan subuh. Cuma sesekali tugasnya diambil oleh Iqbal. Ni yang buat aku semangat nak solat ni, kata Syirah sambil ketawa. Kau solat kerana Allah ke atau kerana Ustaz Iqbal? Peli Liana sambil membetulkan telekongnya. Syirah mencebik. Neti juga menjeling. Shh. Syirah meletakkan jari ke bibir sebaik saja Iqbal mula mengalurkan azan. Dia terbuai dalam anuran suara yang mesik dan lemak madu membelah hening subuh. Dalam masa yang sama, kelihatan Umi masuk bersama Rakibah dan Umairah. Syirah yang perasan sengaja membongkokkan tubuhnya, pura-pura khusyuk mendengar alunan azan itu. Rakibah mencari saf yang masih kosong. Dia berdiri di antara Umi dan Umairah. Syirah masih menunduk-nunduk mukanya, minta-minta janganlah Rakibah mengadu tentang apa yang dilakukannya di perigi tadi. Jaga kau, Kip. Sekali lagi kau mengadu, aku kerjakan kau betul-betul. Hatinya menjerit. Tetapi alunan azan oleh Iqbal mendamaikan sedikit hatinya. Hoi, bangunlah. Ustaz Iqbal dah iqamah. Neti mencuit bahu Syirah. Tiba-tiba selepas itu, Rakibah terjelopok ke atas sejadah. Dia menekan-nekan perutnya. Dia merasai kesakitan yang amat sangat. Dunianya menjadi gelap tiba-tiba. Datin Ki membuka telekong sambil menjeling Datuk Safwan di atas katil.
10 minit lagi, jam menunjukkan 7 pagi. Dia menuju ke arah suaminya. Abang, bangun bang. Subuh dah nak habis. Cepatlah bangun bang. Suara Datuk Engki lembut mengejutkan suaminya. Datuk Safwan bergerak sedikit. Kemudian tangannya menarik selimut. Datuk Engki pantas malang. Abang. Datuk Safwan merungut dengan mata terpejam. Alah awak ni Ki. Ada-ada je lah. Orang nak tidur, awak bising. Awak nak semayang, semayanglah. Abang tak halang. Tapi jangan kacau abang. Astaghfirullah bang. Ki bukan nak kacau. Ki kejutkan abang suruh semayang. Bukan nak suruh apa pun. Datuk Safwan mengambil bantal dan menekuk telinganya. Datuk Ki kesal dengan sikap suaminya. Nampaknya harapan untuk melihat Datuk Safwan sujud di sejadah tidak akan kesampaian. Entah bila agaknya harapan itu akan menjadi nyata. Datuk Safwan tidak pernah mendengar rayuannya supaya mula bersolat. Dia mahu mereka sama-sama kembali pada kebenaran selepas bertahun-tahun culas pada suruhan Allah. Datuk K cuba bersabar. Dia mengangkat bantal perlahan daripada telinga Datuk Safwan. Tiba-tiba, Datuk Safwan bangun. Hei, kalau awak rasa kubur dah memanggil-manggil awak sangat, awak pergilah semayang. Tapi saya belum nak mati lagi tau. Dia menjenggirkan mata, menahan perasaan marahnya lalu terus menyambung tidurnya. Dengan perasaan sebal, Datuk K keluar. Dia melangkah ke bilik Dania dan mengetuk pintu perlahan. Dania, bangun sayang. Solat subuh. Bangun sayang. Laungan Datuk K tidak berjawab. Dia menggeleng. Dia menolak pintu bilik anak tunggalnya itu. Terkejut, dia melihat bilik yang kosong. Dania tidak pula semalam. Perasaannya menjadi tidak menentu. Dia mengurut dada. Ya Allah, dia dah mula buat hal lagi. Mana dia tidur? Dia duduk di birai katil Dania. Dia termangu memikirkan di mana Dania bermalam. 15 minit kemudian, dia bergegas ke biliknya semula. Datuk Safwan sedang bersiap untuk ke pejabat. Sejadah masih terbentang di atas lantai seperti tidak digunakan. Baju Melayu dan kain pelekat juga masih di tempatnya. Hati Datuk K semakin tersayat. Suaminya tidak bersolat subuh lagi. Datuk K tidak tahu apa yang nak dikatakan lagi. Kekecewaan membuatkan lidahnya keluh. Dania tak balik semalam bang, ujar Datuk K dengan suara perlahan. Dia memandang wajah suaminya. Datuk Safwan berwajah selamba. Berita anak gadisnya tidak pulang bukan satu kejutan. Bukan baru kali pertama Dania tidak pulang. Sudah berkali-kali. Apa yang hendak diherankan? Macam manalah budak tu nak balik? Awak asyik membebel siang malam. Sakit telinga dia tahu duduk kat rumah ni, ujar Datuk Safwan mempeli Datuk K. Sejak awak dah jadi ustazah ni, bukan main banyak ceramah awak. Tak henti-henti siang malam. Pasal dosa, pasal pahala, pasal aurat, pasal halal haram. Mengalahkan Ustazah Siti Nurbayah lah pula. Sambungnya lagi. Datuk K menggigit bibir, menadah telinga dengan kata-kata bisa itu. Kalau awak nak budak tu duduk kat rumah, jangan terlampau mengongkong dia. Dia budak muda, remaja lagi. Bagilah dia sikit kebebasan. Datuk Safwan pula menasihatkan. Datuk K hanya menggeleng. Lidahnya menjadi keluh. Datuk Safwan menyebelahi anaknya. Walaupun terang-terang Dania sudah begitu bebas, sudah tidak ada kawalan. Bagaimana seorang bapa tidak berasa risau sedikit pun tentang anak gadisnya itu? Ketukan pintu bilik di bilik Azhara mengejutkan penghuninya. Masing-masing sedang sibuk memperkatakan harakibah yang pingsan di surau. Umi nak jumpa Syaira dengan Natra. Apa hal Umi nak jumpa kami? Syira pura-pura bertanya. Ada hal sikit Syaira. Datang ke bilik Umi ya. Saya nak ke bilik Tazkirah. Siapa yang kena bantu Mak Yam, terus ke dapur ya. Jangan lambat-lambat. Yang lain kena pergi kebun, bagi ikan makan. Hari ni giliran puteri-puteri Azhara bagi makan ikan kan? Beritahu Umairah dengan lembut. InsyaAllah Ustazah, jawab ketua bilik.
Karimah, nak mampus betul budak tu. Mesti dia dah mengadu pada Umi. Dia memang nak kena dengan aku. Rungutan Syirah meledak sebaik saja melangkah keluar dari bilik. Assalamualaikum. Awak berdua tak pergi kebun ke? Baik cepat ke sana. Nanti Walid bising pula. Sapa Iqbal tiba-tiba dengan suara yang lembut. Terasa luluh perasaan Syirah mendengar sapaan Iqbal sehingga lidahnya keluh untuk menjawabnya. Umi nak jumpa kami berdua. Kami jumpa Umi dulu. Assalamualaikum Ustaz. Neti menjawab sambil mempercepatkan langkahnya. Kau ni memang tak patut tau. Aku belum sempat jawab soalan Ustaz Iqbal tu. Pada pandai je kau jawab bagi pihak aku ya. Gerutu Syirah, penuh kesal. Neti ketawa. Mana boleh bagi kau peluang bercakap dengan Ustaz Iqbal. Nanti kau tak nak berhenti bercakap pula. Dia menonong ke hadapan, mendahului Syirah. Syirah merengus. Langkah ke pejabat Umi semakin hampir. Kenapa Rakibah menangis beria-ria pula tu? Soal Syirah penuh bimbang. Neti hanya mencebik dan mengangkat bahunya. Rakibah sudah sedar daripada pingsan. Adakah Rakibah sudah memberitahu Umi apa yang dilakukan oleh Syirah terhadapnya?